Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Marilah kita mulakan majlis kita pada malam ini. Sama-sama kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, dengan inayahnya kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam satu majlis ilmi bagi kita membincangkan, iaitu satu tajuk yang agak penting kepada kita, berpandu kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud fitnah akhir zaman. Masa pantas berlalu. Ini tajuk kita nak ke masa pantas berlalu. Dalam bahasa Arab dipanggil itu yataqarabu az-zaman. Sebelum itu, saya ingin mengalung-alungkan kedatangan itu dua ahli panel kita yang hebat ini, insya-Allah. Ahli panel kita yang pertama sebelah kiri saya ini, Al-Fadhil Datuk Dr. Zulkifli bin Muda, mantan Mufti Kerajaan Negeri Terengganu. Orang Terengganu itu lah. Orang Terengganu, Walosong. Sementara panel yang kedua kita, Al-Fadhil Dr. Haji Fadiluddin bin Muhammad, pun orang Terengganu juga, Doktor lah. Orang Ladang, orang Terengganu. Dan juga tak lupa saya mengalung-alungkan kedatangan itu tuan-tuan dan puan-puan ke majlis forum kita pada malam ini yang diudarakan secara live FB masjid kita, Masjid Kontonasi. Masa orang menonton malam ni bukan orang kampung kita saja, orang luar seluruh negara. Alhamdulillah. Semoga majlis kita ini akan memperolehi keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat itu keberkatan, kelimpahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk makluman, saya dah beritahu tajuk forum kita pada malam ini dikatakan tanda-tanda kecil berlakunya kiamat yang berfokus kepada masa pantas berlalu. Dalam bahasa Arab saya dah beritahu yataqarabu az-zaman atau al-waqt. Sebagai pembuka bicara, izinkan saya menyampaikan serakat patun. Pergi ke Melaka membawa ketupat, sehingga sekejap di kota Melaka. Tajuk forum kita pada malam ini insya-Allah memberi manfaat. Marilah kita dengar dengan sungguh-sungguh dan peka mendengar. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan itu sebagai makluman kepada kita semua, proses forum kita pada malam ini sebanyak 2 pusingan. Pusingan pertama, setiap panel akan menghuraikan, menjelaskan kepada kita selama 20 minit. Panel pertama 20 minit, panel kedua 20 minit,
Dan masuk pusingan kedua, setiap panel akan mengulaskan itu selama 15 minit. Dan insya-Allah forum kita akan berakhir sebelum jam 9 malam. Dan juga insya-Allah solat isyak kita pada malam ini agak lewat sikit, dan kita jangkit itu akan selesai sebelum 9 malam. Kita akan sembahyang isyak insya-Allah. Harap jemaah bersabar. Jadi sebagai pembuka forum kita pada malam ini, saya ingin bertanyakan kepada ahli panel pertama, iaitu Datuk Dr. Zul, supaya mengupaskan tajuk forum kita pada malam ini kepada hadirin dan hadirat, supaya kita lebih faham lagi, yang berpandu kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud masa itu berlalu terlalu pantas atau cepat. Dengan segala hormatnya, dipersilakan panel pertama untuk menghuraikan tajuk kita pada malam ini. Falyatafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma kun ma'ana wa lana da'iman ya arhamar rahimin. Tuan pengurusi, tuan moderator yang saya muliakan, sahabat saya, Sahibul Fadilah Dr. Fadluddin bin Muhammad, pegawai di YID, Yayasan Islam Terengganu, dan khususnya kepada pengurusi Masjid Gong Tanasik, dan khususnya kepada jawatankuasa masjid, kepada imam, kepada Bilal, kepada ahli jemaah muslimin muslimat yang saya hormati sekalian. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan nikmat iman. Dan satu lagi nikmat yang Tuhan bagi ialah ingin mengkaji. Bila mengkaji itu maknanya dia akan melarat kepada ingin bersedia, iaitulah bersedia untuk menghadapi beberapa kemungkinan di zaman kita ni. Di antaranya ialah isu-isu yang berkait dengan fitnah akhir zaman ataupun yang dikatakan dunia hampir kiamat. Sebelum saya menyebutkan ataupun menyentuh hal yang disoal oleh tuan moderator tadi, saya ingin sebutkan perkataan fitnah. Sebab rata-rata saya pergi duk ceramah apa semua, bila saya huraikan balik perkataan fitnah itu, bukan makna saya pandai dak lah, hurai je lah. Kadang-kadang mereka salah faham. Dia fitnah ni dalam bahasa Melayu dengan fitnah bahasa Arab dia lain. Ni fitnah akhir zaman dak kita kata. Kalau fitnah bahasa Melayu, aku kata kamu, kamu kata kat aku. Maknanya dia seorang A tu dia kata pada si B, dia mengumpat, contohnya lah, kalau mengumpat tu lain sikit lah. Fitnah ni lebih teruk lagi daripada mengumpat lah dalam bahasa Melayu. Saya memfitnahkan benda hak dia tak buat. Saya kata dia bela hantu raya, sedangkan dia bela hantu polong je, contohnya tak. Tu fitnah lah tu. Maka itu fitnah dalam bahasa Melayu. Adapun fitnah dalam bahasa Arab ialah makna dia ialah benda yang menyanggah akidah. Itu bahaya tu. Benda yang menyanggah akidah ataupun beberapa perkara yang boleh menggugat akidah kita. Jadi itulah tafsiran yang sebenar kepada ayat Quran yang selalu kita dengar, apa nama yang mengatakan wal qatlu asyaddu minal fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Iaitulah apa nama fitnah itu lebih besar, lebih berat daripada membunuh. Setengah orang kata yang dikatakan fitnah tu ialah saya kata kepada seseorang itu, itu yang besar dosa daripada bunuh orang. Salah tu. Yang dikatakan fitnah situ ialah syirik, khurafat, kufur, benda-benda yang menyanggah kita punya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Benda-benda yang boleh menyebabkan kefahaman kita tentang akidah ni salah. Itu yang dikatakan fitnah. Jadi kalau kita katanya beberapa ideologi baru dan juga pemikiran lama seperti Syiah, itu fitnah. Sebab Syiah tu dia adalah satu gagasan pemikiran yang bercanggah dengan Al-Quran. Begitu juga dengan Mu'tazilah, Jabariyah. Ini adalah
fitnah, sebab dia boleh menyanggah, boleh membawa kita ke alam yang bukan lagi menjadi ahli sunnah wal jamaah. Itu. Kemudian aliran baru sekarang ni, ideologi baru seperti komunis. Yalah, komunis orang kata tak ada dah, tapi masih ada lagi di negeri China kan. Kemudian ada lagi yang dipanggil sebagai sekularisme, ataupun yang dipanggil sebagai kapitalis. Banyak lagi lah berhubung dengan isu-isu yang pemikiran semasa. Itu adalah fitnah. Jadi itulah yang lebih teruk lagi daripada membunuh. Sebab membunuh ni orang Islam lagi, orang yang membunuh tu orang Islam lagi. Tapi orang yang terlibat dengan fitnah dengan maksud yang saya sebutkan tadi, kemungkinan dia dah kafir dah. Dia dah keluar daripada Islam. Kemungkinan dia adalah ahli bid'ah yang tidak akan mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW dan tidak akan dapat minum daripada haud, kolam di pada mahsyar bila-bila. Itu satu pembetulan lah saya nak sebutkan. Yang kedua berhubung dengan waktu masa yang berlalu dengan cepat di antara tanda-tanda kiamat. Memang benarlah seperti yang disebutkan dalam beberapa kitab, antaranya dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta yang dikarang oleh Imam Qurtubi. Imam Qurtubi ditulis satu kitab, iaitu nama dia At-Tazkirah. Dalam kitab tu dia menyebutkan satu riwayat daripada Imam Ahmad yang mengatakan la taqumas sa'ah hatta yuqbadal ilmu wa taqsuraz zalazilu wa yataqarabaz zaman. Panjanglah hadis tu, riwayat daripada Imam Ahmad. Iaitulah tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah ilmu akan ditarik, akan dicabut oleh Allah, dan sehingga banyaknya az-zalazil. Zalazil ni dua tafsiran, satunya gempa bumi dan sebagainya, satunya apa panggilnya kekecohan. Kekecohan macam zaman sekarang ni, zaman kecoh. Di seluruh dunia ni hari ni orang kecoh, kecoh macam-macam, isu politiknya, isu ekonominya, isu covidnya dan macam-macam. Itu yang zalazil. Ada juga mengatakan zalazil itu adalah orang panggil apa nama, gempa bumi, orang panggil malapetaka, tsunami dan sebagainya. Itu di antara az-zalazil. Dan yang ketiganya wa yataqarabaz zaman, iaitu tanda-tanda kiamat ialah hampirnya waktu masa berlalu itu. Macam-macam tafsiran ulama berhubung dengan apakah yang dikatakan yataqarabaz zaman tadi, iaitulah masa itu berlalu dengan cepat. Itu tanda-tanda kiamat. Maka Imam Nawawi ketika dia mensyarahkan hadis ni, dia mengatakan yang dikatakan masa tu berlalu dengan derah, sedar-sedar hari Jumaat, sedar-sedar bulan 11, sedar-sedar bulan 12, sedar-sedar 2022, sedar-sedar baru tahun lepas tu 2021. Kita rasa lambat lagi dah. Tengok-tengok tinggal berapa hari lagi 2022 dah. Umur dah meningkat dah, daripada umur 55 saya sekarang ni kepada 56. Dr. Fadluddin ni muda lagi, tak apalah. Umur berapa? 18. Contohnya 49. 49. Oh, yalah. Apa nama nak sebutkan bahawa masa tu derah sangat. Maka apa yang dikatakan masa derah tu? Maka tafsiran yang dibuat oleh Imam Nawawi dia banyak pandangan lah. Iaitulah dia mengatakan iaitulah naz'ul barakah ataupun zawaluha. Iaitulah Allah Ta'ala cabut berkat kehidupan ni, ataupun Allah Ta'ala cabut berkat masa kita ni. Masa kita ni berlalu tak berkat. Macam mana tak berkat? Berlalu masa, kalau orang zaman dulu, makna berlalu masa macam tu, dah jadi ulama' dah. Boleh baca buku bertambung-tambung dah. Boleh menulis kitab bertambung-tambung dah. Tapi kita ni berlalu masa, tahun lepas, makna 23 hari bulan 11, dengan 23 hari bulan 11 hari ni, setahun, ilmu dah bertambah. Baca Quran pun macam tu juga, tahap lama. Kadang-kadang baca, kadang-kadang tak. Tajwid pun tak berapa boleh mana kau. Tafsiran Quran pun tak bertambah keilmuannya dan sebagainya. Itu masa tu derah tu tanpa kita melihat hasilnya. Iaitu dah dikatakan sebagai tercabutnya keberkatan. Tak sama dengan ulama-ulama zaman dulu. Tak kata-kata dah. Imam Nawawi. Imam Nawawi ni dia lahir pada tahun 631, minta maaf saya, 631 Hijrah. Dia meninggal dunia 676. Makna dia umur dia ialah 45 tahun ikut kalender Hijrah. Tapi umur 45 tu bisa, saudara-saudara. Bukan bisa Indonesia ni, bisa Terengganu. Tak dia kata ni.
Bisa tu macam mana? Imam Nawawi umur 45 tu, 46 ke 45? 45 tu, bayangkan 45 tahun, dia boleh menghasilkan kitab. Allah, banyak mana? Majmu' sebahagiannya. Kemudian kitab apa syarah kepada Sahih Muslim yang dipanggil kitab Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim. Banyak mana dia tulis kitab. Kemudian kitab-kitab fiqh yang lain lagi yang menjadi asas kepada kitab-kitab lain. Contohnya Minhajut Talibin, disyarah pula oleh ulama-ulama lain. Lahirnya kitab yang dikatakan sebagai Mughni Muhtaj, lahirnya kitab sebagai Nihayatul Muhtaj, macam-macam muhtaj nama. Tak? Maknanya kenapa umur 45 tahun boleh karang kitab banyak? Bukan ada komputer pun, bukan boleh copy paste pun. Orang sekarang ni duk kata copy paste tau. Umpamanya tak ada copy paste pun menulis begitu. Tapi umur 45 tahun boleh menghasilkan kitab yang banyak. Tengok masa berkat. Ya, masa berkat. Satu. Yang keduanya, kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi ni menjangkau masa. Bukan setakat masa tu berkat, menjangkau masa pula. Macam mana yang dikatakan menjangkau masa? Imam Nawawi tulis tahun antara 45 tahun tadi, kita katalah 676 dia mati tadi, dia meninggal dunia tadi, sampai sekarang ni dah 1000 tahun lebih, tapi kitab dia menjangkau masa. Kitab itulah yang digunakan oleh Jabatan Mufti mana-mana negeri pun, hatta di luar negara pun, untuk mengetahui fatwa-fatwa berhubung dengan hukum agama dan sebagainya. Sampai saya kerja jadi mufti 8 tahun tak renggang daripada kitab Imam Nawawi, kitab Majmu'. Sebabnya apa yang ditulis dalam kitab Majmu' tu yang paling muktamad dalam mazhab Syafi'i. Yang paling muktamad adalah yang ditulis dalam kitab Majmu' itu sendiri. Itu nak ceritanya masa tu berkat zaman dulu. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, dia lahir 150 Hijrah. Dia mati tahun 2004 Hijrah. Makna dia umur dia 54 tahun. Kalau nak banding dengan saya sekarang ni, dia mati dah. Saya ni mati dah tahun lepas. Gitulah. Kalau dak hati lagi. Muda dah kata-kata dah. Umur 54, saya 55. Makna dia mati umur 54. Muda pada kita lagi. Itu bulan Hijrah. Kalau bulan Hijrah mungkin 53 dah. Ataupun 52 gitu lah, lebih kurang 53 dah. Tetapi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, berkat masa dia tadi, dia gunakan masa dia untuk bermutalaah ilmu, menyampaikan ilmu. Sekira-kiranya ada 9 kali hijrah. Saya duk kira-kira hijrah dia ni 9 kali. Daripada Palestin pergi ke Mekah, daripada Mekah pergi ke Madinah, daripada Madinah pergi ke Yaman, daripada Yaman balik ke Madinah, balik ke Mekah semula, pergi ke Mesir, pergi Baghdad. Saya duk bilang dia punya hijrah dia tu 9 kali. 9 kali tu dia buat apa? Buat apanya? Dia menyebarkan hukum fiqh, dia menyebarkan hukum syariat yang dia ijtihad. Sampai sekarang kita guna mazhab dia. Di Terengganu ni, iaitulah perkara 54, enactment pentadbiran negeri Terengganu, undang-undang Islam di Terengganu, pentadbiran agama Islam negeri Terengganu 2012. Perkara yang ke-24 mengatakan kalau nak keluar fatwa mesti berdasarkan kepada mazhab Syafi'i. Tengok berkat dia lah. Umur 54 je tapi Allah debel ke benda apa. Imam Ghazali dia buat kitab Ihya Ulumuddin. Kita ingat ke kitab Ihya Ulumuddin tu je? Dah, banyak lagi kitab. Sebelum saya berhenti jadi mufti, saya ada baca 2 kitab dia. Satu kitab tapi 2 jilid. Kitab Sulwatul Arifin. Kitab yang cukup menarik. Allah, kalau baca kitab tu, ya Allah, baca hak tula je. Sedap. Hak tula je. Imam Ghazali, tadi Imam Syafi'i. Dia lahir bila? Dia lahir tahun 454. Dia mati tahun 505. Ya, 505. Makna dia nak menyatakan bahawa dia ni muda sangat umur. Macam mana dengan umur yang muda macam tu boleh kitab Ihya Ulumuddin? Kitab Ihya Ulumuddin tu 12 jilid. Kalau ikut hak saya 12 jilid. Rupa-rupanya ada kitab lain lagi. Kitab Munqidh Minad Dalal. Kitab Munqidh Minad Dalal. Ada lagi kitab-kitab lain. Kemudian kitab Sulwatul Arifin berjilid-jilid. Tu makna dia nak katakan keberkatan masa yang ada pada ulama zaman dulu. Jadi hak berkat ni lah yang hilang di akhir zaman ni. Yang dikatakan di antara tanda-tanda kiamat ialah yataqarabaz zaman tadi. Dia kena bagi atas. Sebab dia atas kepada yuqbadha, yuqbadha bagi atas. Yataqarabaz zaman. Itulah saya nak sebutkan. Sebab itulah saudara-saudari, kita kena cari jalan supaya kita nak jadikan masa kita ni berkat. Masa kita ni berkat. Hargailah masa. Sebabnya ialah kerana dalam Quran Allah Ta'ala bersumpah dengan
masa dah. Wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa. Kalau kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir tu macam-macam tafsir, antaranya lah demi masa, bukan demi waktu asar, demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian melainkan orang sekian-sekian sifatnya dan sebagainya. Jadi kita guna sungguh, jangan kita terlambat dalam menguruskan masa ni. Sebabnya lah kenapa seorang ulama nama dia Syekh Muhammad Ahmad Rashid, dia ada tulis satu kitab nama dia Al-Muntalaq. Kitab tu disebutkan macam mana pengurusan masa ni penting, sehingga dia katakan bahawa kegagalan Firaun untuk diterima Islam ni ialah kerana masa dia. Sebenarnya Firaun masuk Islam, sedar tak? Oh, kaji rock kata-kata dia. Firaun masuk Islam benarnya. Betul ke Firaun masuk Islam? Dalam Quran ada sebut. Memang dalam Quran ada sebut. Hatta idza adrakahul gharqu qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel. Sehinggalah dia tenggelam, lemas. Pada masa tu dia kata, aku beriman kepada Tuhan yang dianuti oleh Bani Israel. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Taala jawab, al-an wa qad asaitu qablu wa kuntu minal mufsidin. Masa sekarang baru nak bertaubat, masa dah nyawa separuh, orang panggil dekat hidung ni, masa sekarang baru nak bertaubat. Pengurusan masa tu tak betul lah tu. Pengurusan masa tak betul. Al-an wa qad asaitu qablu, kamu telah derhaka kepada Allah sebelum ni, wa kuntu minal mufsidin, kamu daripada kalangan orang yang jahat sebelum ni. Sekarang makna dia Firaun lewat sikit lah, berapa minit je dah kita kata dah. Saya rasa kalau 5 minit itu dak lah. 3 minit maunya lewat dah. Pengurusan masa. Sepatutnya dia beriman masa mana? Beriman sebelum lemah tu. Sebelum dia terjun dalam lalu ko lorong tu dah. Itu masa tu, masa nyawa. Bila nyawa dah sampai kepada muayyanah, dia tak mati lagi masa tu. Sebenarnya Firaun tak mati lagi masa tu. Kalau nak kiranya dia masuk Islam dah. Tapi alam muayyanah, dia kita ni nak mati ni ada 2 alam. Satu dipanggil alam musyahadah, alam syahadah. Yang kedua dipanggil alam muayyanah. Ini disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam kitab yang sama, kitab At-Tazkirah. Iaitulah dia kata alam syahadah ni, nyawa kita ni gerak dah, tapi tak sampai ke hidung, tak sampai ke halqum lagi. Masa tu kalau nak bertaubat sempat lagi. Kalau orang kafir masuk Islam sah lagi. Tapi kalau nyawa sampai ke halqum, masa tu dia tengok malaikat dah. Dia panggil alam muayyanah, dia panggil. Muayyanah ni dia tengok dah malaikat. Merang-rang minta supaya ditangguhkan dia punya kematian. Masa tu masuk Islam ada guna dah. Orang putih kata benda useless. Ke useless tak tahu lah ni. Ada anak saya duk sebut bawah ni useless kenapa tahu tak? Tak ada guna seseng dah. Use tu ada dah, less tak ada dah, ada dah. Kita tak ada guna dah, ada guna seseng. Itulah. Habis dah masa. Ada. Itulah saya nak sebut, gunakan masa ni sepenuhnya. Itu yang dihuraikan oleh Syekh Ahmad Rashid dalam kitab dia Al-Muntalaq. Imam Hasan Al-Banna disebut dalam kitab Majmu' Rasail. Satu benda yang cukup menarik. Dia sebutkan dalam kitab Majmu' Rasail itu beberapa arahan dia kepada anggota Ikhwanul Muslimin, sebab dia ni adalah menubuhkan satu jemaah, nama dia Jemaah Ikhwanul Muslimin. Jadi dia buat satu muhadarah dia. Dalam banyak-banyak muhadarah tu ada orang panggil usul 20. Usul 20 dalam perbahasan tu ada dia mengatakan, dia menganjurkan kepada anak murid dia, dia kata aslih nafsak wada'u ghairak, berbetulkan diri kamu, solehkan diri kamu, dan ajaklah orang lain bersama-sama dengan kamu membetulkan diri. Kita kena jadi orang soleh. Kemudian nak jadi orang soleh ni guna. Hasan Al-Banna sebut 10 perkara. Hasan Al-Banna sebut 10 perkara nak jadi orang soleh. Saya nak sebut 10 perkara ni ladang sebab biasa kalau sebut kau jadi panjang lalu huraian dia gitu deh. Jadi saya sebut saja. Antara yang disebut oleh Imam Hasan Al-Banna nak jadi orang soleh gua ni ialah harisun alal waqti, jaga masa. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Begitulah penikupasan yang disampaikan oleh Datuk tadi tentang tajuk kita pada malam ini yang berbunyi fitnah akhir zaman, masa berlalu dengan pantas sekali. Jadi apa dikatakan oleh penceramah ataupun panel kita yang pertama tadi, yang pertama diuraikan tentang fitnah tadi. Fitnah orang Melayu dengan fitnah Arab lain beza dia. Yang kedua dihuraikan, dikatakan itu masa berlalu begitu cepat. Begitu cepat. Ya, rasa-rasa baru lagi semua jemaah. Baru lagi kata hari Rabu. Esok Rabu pula dah.
Ini kita lihat sebagaimana itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yataqaraba az-zaman fatakuna as-sanatu kasyahri, hingga akhir hadis hakikah ya tak. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak berlakunya kiamat sehingga dikatakan masa itu berlalu begitu cepat. Fatakunus sa'ah syahra. Dia kata setahun tu macam sebulan je. Macam kata panel kita tadi lah, Datuk tadi dah. Baru lagi. Nabi dah tahun 2021 dah. Tinggal sebulan lebih lagi. Allah cepatnya. Jadi apa-apa kita ucap terima kasih kepada panel kita yang pertama, dan kita berpindah kepada panel yang kedua, Al-Fadhil Dr. Haji Fadluddin bin Muhammad. Dan soalan saya berbunyi, Doktor, apakah yang dimaksudkan dengan masa semakin singkat seperti mana yang tersebut dalam hadis yang kita baca tadi? Walaupun panel pertama dah hurai sebahagian daripadanya, mungkin penjelasan daripada panel kedua ini lebih jelas lagi, insya-Allah. Dan saya beri masa dalam masa 20 minit, insya-Allah. Wallah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dimuliakan saudara moderator ataupun pengajian majlis, Tuan Haji Saleh bin Yusof, yang dihormati Al-Fadhil Syekhuna wa Ustazuna Datuk Dr. Zulkifli bin Muda, ahli panel yang pertama, Mantan Mufti Negeri Terengganu, seterusnya sidang Jumaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Berkait dengan apa yang ditanya oleh tuan pengurusi tadi, sukacita saya menyebut bahawa masa ataupun kelapangan masa ini merupakan nikmat yang sangat besar nilainya. Syekh Yusuf Dr. Al-Qardawi dalam tulisannya bertajuk Al-Waqtu fi Hayatil Muslim, iaitu tulisan mengenai waktu dalam kehidupan seorang Muslim, dia menyebut tentang nikmat masa ini. Dalam mukaddimahnya ialah pentingnya ataupun besarnya nilai masa ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim ayat ke-33 dan juga 34, juzuk yang ke-13. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar." Yang bermaksud bahawa Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberi kemudahan kepada kamu tentang kemudahan perjalanan matahari dan bulan sentiasa berada di atas paksinya. Maknanya dengan sebab perjalanan matahari dan bulan mengikut aturannya, susunannya atas paksinya, maka kita hidup dalam keadaan yang berdisiplin, bersistematik. Begitu juga Allah Ta'ala beritahu lagi, Allah Ta'ala memberi kemudahan kepada kita tentang masa malam dan juga masa siang, di mana masa malam majoriti manusia walaupun ada yang bekerja adalah menjadikan waktu malam sebagai waktu rehat dan waktu siang harinya sebagai waktu untuk mencari rezeki. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman lagi, aku kurniakan kepada kamu ataupun Allah Ta'ala telah kurniakan kepada manusia ini apa yang mereka hajati, dan sekiranya mereka menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, nescaya mereka tidak dapat menghitungnya. Begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya manusia berlaku zalim, iaitu meletakkan satu perkara bukan pada tempatnya, dan juga kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ayat ini, ayat 33 dan 34, diceritakan lagi pada surah berkenaan sebelum itu tentang beberapa nikmat-nikmat Allah yang telah dikurniakan kepada kita, kepada manusia. Antaranya diturunkan hujan, begitu juga dengan kejadian laut yang digunakan sebagai pengangkutan kapal dapat berlayar, sehinggalah turun ayat yang berikutnya, iaitu berkait dengan kejadian malam dan siang, tidak dapat tidak memberi gambaran tentang nikmat masa,
yang begitu berharga yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh, yang bermaksud dua jenis nikmat. Kalau mengikut pengarang kita Dalilul Falihin Syekh Muhammad bin Allan As-Siddiqi Asy-Syafi'i, dia menyebut yang dikatakan ni'matan itu ialah ni'matani azimatani, dua nikmat yang sangat besar, yang mana ramai manusia leka ataupun lalai, cuai dengan dua nikmat ini. Yang pertama nikmat sihat, dan yang kedua nikmat kelapangan masa. Jadi kita alhamdulillah syukur kadar Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang diberi oleh Allah taala kepada kita, sihat, kuat, boleh bergerak, boleh berjalan, dan kelapangan masa, dapat meluangkan masa hadir ke majlis ilmu pada malam ni insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita semua dalam golongan ahli syurga. Dalam hadis Nabi SAW menyebut tentang majlis sebegini, ataupun dia sebut sebagai raudhah min riyadil jannah, kebun daripada kebun-kebun syurga. Dalam hadis Nabi SAW yang dikatakan raudhah ini ada beberapa maksud. Ada yang pertama, raudhah sebagaimana raudhah yang biasa kalau orang pergi Masjid Nabawi, itu tempat makam Nabi kita Muhammad SAW, kebun daripada kebun syurga. Ada raudhah juga taman syurga di atas dunia ini, itu majlis-majlis zikir, kumpulan-kumpulan mereka yang mengingati Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran dan seumpamanya. Dan begitu jugalah dikatakan taman-taman syurga ini, iaitu majlis-majlis ilmu sebagaimana yang kita berada sekarang ini. Dan nikmat kelapangan masa ataupun nikmat masa itu sendiri, nikmat yang ramai orang lalai. Kalau apa yang Nabi SAW sebut itu memang betul lah. Sebab nikmat yang difahami kebanyakan daripada kita, dia faham tentang nikmat itu dari segi hissiyah, nikmat yang boleh rasa, boleh makan minum, pitih bertambah, harta tanah daripada sebidang jadi dua bidang, boleh mereka nampak dari segi panca indera mereka. Tapi mereka kadang-kadang ataupun manusia lalai, nikmat yang tak nampak disebut sebagai nikmat ma'nawiyah, iaitu nikmat dari segi kelapangan masa itu sendiri. Bagaimana nak isi masa, makin masa tadi makin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, di antara orang kata Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis, antaranya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Mas'ud. Ini Abdullah bin Mas'ud dari segi fizikalnya, orangnya bukanlah orang yang fizikal yang besar dan sebagainya, pernah sekali dipanjat pokok kurma, maka kalangan orang yang lihat tu macam memperkecilkan fizikal pada Abdullah bin Mas'ud. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, innahu saghirun fi jismih kabirun fi aqlih, bahawa Abdullah bin Mas'ud ni tubuh je kecil tapi akal dia hebat ataupun besar. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharaba syamsuhu naqasa ajali walam yazid amali. Yang bermaksud, perkara yang aku sangat menyesal dalam kehidupan aku ini, iaitu penyesalanku ialah bila mana satu hari matahari dah terbenam, umurku dah berkurang tapi amalanku tidak bertambah. Ini perkara inilah sama-sama kita fikir. Sebagaimana yang disebut oleh tuan pengurusi tadi, hadis Nabi SAW riwayat At-Tirmidzi, yang mana baginda bersabda, la taqumus saah, tidak berlaku kiamat hatta takuna sanatu kasyahri wa yakunu syahr kal jum'ah wa takunu jum'ah kasa'ah wa takunu sa'ah kadarmati bin nar atau kama qala alaihi salatu wasalam. Yang bermaksud baginda bersabda, tidak berlaku kiamat sehinggalah masa tadi, kata yataqarrab az-zaman, sehinggalah masa tadi bersilih ganti dengan begitu cepat. Wa yakunu fatakunu sanatu kasyahr, maka setahun itu seumpama sebulan, sebulan itu seumpama Jumaat ataupun seminggu, dan seminggu itu seumpama 1 jam, dan 1 jam itu seumpama percikan api yang terpercik keluar. Begitu cepat. Macam kita ambil lighter, ambil match, ataupun bahasa Arab sebut wala'ah,
kita tekan, cepat keluar api. Begitulah cepatnya masa yang berlalu ataupun pantasnya berlaku. Dan masa ni sangat berharga. Kalau pergi tak boleh nak kita ganti rugi. Macam bola semalam orang tengok. Tak. Satu sama memang ramai penonton tak perhati. Kalau boleh nak tambah biar 30 minit lagi, biar Terengganu boleh skor. Jangan jadi skor, biar Terengganu boleh skor. Tapi tak boleh nak beli masa bila dah berlalu. Ini dah yang mana kita dapat guna dengan baik dengan masa ini, insya-Allah hidup kita dengan penuh berkat. Yang dikatakan masa cepat berlalu antara lainnya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarahkan hadis Sahih Bukhari berkait dengan hadis yang tidak berlaku kiamat sehingga dicabutnya ilmu. Dicabutnya ilmu, diangkatnya ilmu tadi. Kadang-kadang setengah orang ni dipikir lain. Masa saya sekolah di Arab Ladang dulu tahun 1986, tingkatan 2, hari tu ada berlaku Al-Quran cetakan dia huruf hilang. Jadi ramai ada orang kata nak kiamat dah. Sebab ilmu dicabut dah. Sebenarnya dicabut ilmu bukan dengan sebab cetakan Al-Quran tu tulisan terhapus ataupun kitab-kitab tulisan tak terang, tapi dengan sebab matinya ulama. Tidak adanya golongan ilmu yang boleh, golongan ulama yang boleh membimbing manusia, sehinggalah saat itu manusia melantik orang-orang jahil menjadi pemimpin mereka ataupun tempat mereka mengadu tanya fatwa sehingga diberi fatwa yang boleh sesat dan menyesatkan. Jadi disebutkan lagi tentang yataqarabaz zaman, berlakunya masa begitu pantas. Kata Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, iaitu tadhhabul barakah wa yadhhabul lailu wan nahar bisur'ah, itu hilangnya barakat dan juga siang dan malam tadi bergerak dengan pantas. Apakah yang dikatakan berkat? Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, yang dikatakan berkat itu kasratul khairi wa dawam, benda baik bertambah dan berkekalan. Itulah yang dikatakan sebagai berkat. Dan hari ini kita melihat keberkatan masa tadi kadang-kadang dah hilang. Ramai di antara kita masa sama je 24 jam. 24 jam siang malam dan sebagainya. Tapi bukan semua orang yang ada masa 24 jam boleh membaca Al-Quran 1 juzuk sehari, ataupun boleh membaca Al-Quran setengah juzuk sehari. Masa sama je. Kadang-kadang orang tu jawatan hebat lagi, ahli korporat, pitih bukan juta-juta, tapi berjuta-juta. Hartawan dah hartanah, harta atas tanah, harta atas hawan. No, jadi dia boleh baca Quran sejuzuk sehari. Sebab apa? Masa berkat. Ada orang kerja tak banyak, tak sibuk, anak dah ramai, tak nikah lagi, tapi tak boleh nak baca walaupun 1 juzuk Al-Quran. Sebab apa? Kehilangan berkat masa. Sebab itu dalam kitab Safatul Tafasir oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah, ketika dia mukaddimah mengenai surah Al-Asr, kadang-kadang kita kata surah Wal-Asri, tapi lebih tepat surah Al-Asr. Jadi Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ketika memberitahu tentang surah Al-Asr ini, dia membawa kata-kata Al-Imam Asy-Syafi'i, yang mana Imam Asy-Syafi'i memberitahu tentang kehebatan, kelebihan surah Al-Asr demi masa ini. Iaitu Imam Syafi'i pernah berkata, laulam yunazzilillahu siwa hazi surah lakafatin nas, yang bermaksud sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak turun surah selain daripada surah Al-Asr, maka sudah cukup surah Al-Asr ini memberi panduan, pedoman bagi manusia dalam kehidupan mereka. Betapa pentingnya manusia bila mana dia dapat jaga masa dengan baik. Sebab itulah disebut dalam kitab Syu'abul Iman oleh Al-Baihaqi bahawa sahabat Nabi SAW yang disebut oleh Abu Huzaifah radhiyallahu anhu, ada 2 orang sahabat Nabi bila bertemu, iltaqaya falam yatafarraqa illa an yaqra'a ahaduhuma 'ala al-akhar surat al-asri. Itu ada 2 orang sahabat Nabi, bila mana mereka bertemu dan tidak akan berpisah melainkan salah seorang daripada mereka baca dulu surah Al-Asr. Sebab apa? Pentingnya maksud daripada surah Al-Asri tadi. Sehinggalah selepas baca salah seorang daripada mereka, barulah beri salam antara salah seorangnya, barulah mereka berpisah. Nak beritahu tentang kepentingan masa itu sendiri. Bagaimana dapat keberkatan. Tadi Sahibul Fadilah Datuk Dr. Zulkifli telah beritahu tentang keberkatan masa.
bagaimana Al-Imam An-Nawawi dapat dengan keberkatan masa umurnya taklah panjang tapi dapat menghasilkan banyak kitab. Begitu juga lah kalau kita melihat kehidupan beberapa ulama yang terkemuka, antara lainnya Muhammad bin Sahal ataupun dikenali sebagai Syamsul A'immah As-Sarakhsi, iaitu seorang ulama pelopor tokoh dalam mazhab Hanafi, meninggal pada tahun 483 Hijrah. Dia pernah dihukum penjara oleh raja yang bernama Al-Khalqan yang memerintah wilayah Khurasan. Dia menjatuhkan hukuman penjara kepada Syekh As-Sarakhsi ini, penjara 15 tahun. Sebab apa? Syekh As-Sarakhsi ini pernah tegur raja berkenaan bahawa pernikahan dia dengan abang kita tahu betis sekejap Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Ya, Al-Imam Sarakhsi dihukumkan penjara kerana dia tegur raja dia ketika itu bahawa pernikahan dia dengan seorang wanita yang belum habis iddah tak sah. Sehinggalah dia hukuman penjara, diletak dalam penjara. Kebetulan dalam penjara tadi ada perigi. Dalam bahasa Arabnya sebut al-jub, iaitu perigi buta. Kalau perigi ada air, al-bir. Jadi dia dicampurkan Imam Sarakhsi ini dalam perigi buta tadi, dan orang dalam banduan tadi dia tahu orang yang dicampurkan dalam perigi buta ni seorang yang alim, yang hebat ilmu dia, maka dia pun belajar. Maknanya hamba Allah tadi, Imam Sarakhsi, duduk dalam dasar perigi buta tadi, dia pun laung. Maknanya kitab-kitab yang terhasil oleh ulama-ulama, kebiasaannya ataupun kebanyakannya ditulis secara direct. Tapi Imam Sarakhsi ni secara imla, maknanya dia ajar orang tulis. Sehingga dalam keadaan demikian selama lebih kurang 15 tahun, maka dia dapat menghasilkan sebanyak 15 jilid kitab yang dinama sebagai kitab Al-Mabsut. Bahkan kitab berkenaan disyarahkan lagi sehingga menjadi 30 jilid. Nak kabarnya berkatnya hidup dia, ilmu dia, maknanya walaupun tak ada rujukan tapi dia ingat satu persatu. Bahkan kitab tadi walaupun asasnya adalah mazhab Hanafi, tapi juga dibincangkan, dibuat
ataupun disebut dalam pandangan-pandangan mazhab-mazhab lain. Maknanya ingkatan ni kuat. Balik sebut satu persatu. Begitu jugalah kalau kita pergi kemudian sikit kepada ulama yang berikutnya, mutaakhir sikit, iaitu Hamka, Buya Hamka, Abuya Hamka, Haji Abdul Malik bin Abdul Karim. Dia menghasilkan tafsir Al-Azhar 30 juzuk, bila mana dia dipenjarakan oleh Soekarno kerana kelantangan suaranya mengkritik kerajaan Indonesia ketika itu. Kebetulan dia memegang sebagai menjawab jawatan Ketua Majlis Ulama Indonesia pada tahun 1964 sehingga 1966. Dia dipenjarakan oleh Soekarno selama 2 tahun. Tapi dia manfaatkan tempoh tersebut sehingga siaplah tafsir Al-Azhar. Dan bila dibebaskan, orang bertanya kepada Buya Hamka, adakah Buya Hamka ni berdendam dengan Presiden Soekarno kerana menjatuhkan hukuman penjara kepada dia? Maka jawab Buya Hamka, dia kata, saya berterima kasih kepada Bapak Soekarno. Sebab apa? Hikmah saya masuk penjara, dapat saya menyiapkan tafsir Al-Quran 30 juzuk. Kalau kita pergi kemudian lagi, ataupun ulama mutaakhir juga, Tok kenali nama sebenarnya adalah Muhammad Yusuf bin Ahmad yang meninggal pada tahun 1933. Seorang yang hebat ilmunya, terkenal. Satu ketika saya tengok dalam TV Asro, rancangan Jejak Ulama. Ada kadang-kadang dekat bulan puasa adalah. Hari ni budak muda kita Asro banyak cerita, tapi dok pilih cerita Suamiku Bodyguard. Jadi saya tengok dalam cerita tadi, cucu-cucu cicit dia bercerita, Tok Kenali ni kadang-kadang dikenali sebagai pelajar yang malas. Tetapi malas macam mana? Bukanlah malas belajar, malas hadir kelas, tapi malas bawa kitab. Sebab apa? Semua dalam kepala dah. Sehingga bila mana dia pergi ke Mesir, dia pergi ke Mesir bersama dengan Tuan Guru Haji Wak Ahmad dan Nik Mahmud daripada Kelantan. Dia pergi ke Mesir sambil buat lawatan belajar ke Universiti Al-Azhar. Dia pernah beli kitab, dan kitab tadi lebih kurang 100 muka surat lebih. Dia beli dan dia hafal. Dia hafal. Tak sampai sebulan, dalam beberapa hari dia pun jual balik. Sebab apa dia buat demikian? Sebab dia pergi ke Mesir, dia bawa bekalan duit tak banyak. Jadi dia nak pitih balik, dia hafal pun dalam kitab tadi dengan sebaik-baiknya dan dalam masa tak lama. Sebab apa? Kalau dia hafal lama, kitab tu lama dengan dia, kitab tu mungkin usah, mungkin khonyok, bila jual harga sangat murah. Siapa setara tu. Tapi semua dalam kepala dia, berkah hidup dia. Sehinggalah kita pergi lagi kepada tokoh yang hebat mutaakhir masih hidup lagi, Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang menghasilkan banyak tulisan. Sehinggalah dia beritahu ketika dia menulis kitab Al-Fatwa Bainal Indibat wa Tasayyub, iaitu berjudul Fatwa Antara Ketelitian dan Kecuaian. Dia beritahu dalam mukaddimah kitab tadi, katabtu hadhil muqaddimah fi at-ta'irah al-khalijiyah al-muttajihah min ad-Dawhah ila Qahirah pada tahun 1988. Dia kata, aku tulis kitab ini, mukaddimah kitab ini, ketika aku berada dalam kapal terbang Gulf Air yang berlepas daripada Doha, Qatar menuju ke Qahirah. Mana seorang ulama bila berkat hidup dia, umur dia, sentiasa memikirkan tentang kebaikan, nak sabuk ilmu. Mana duduk dalam kapal terbang, mari lagi ilham nak tulis apa dia, ada dalam kepala dia. Kalau orang lain naik kapal terbang, dia sibuk tengok pramugari, akad air, jadi hilang habis dah. Kadang-kadang pergi Mekah, Madinah pun naik pergi umrah diuji juga. Jadi alhamdulillah masa hari ni kalau kapal terbang catatan nak pergi umrah, dia uji pramugari hak pakai pakaian hak molek, hak tutup bersapan, tutup aurat. Jadi nak kabarnya berkatnya masa kehidupan alim ulama, sehingga Yusuf Qaradawi pun naik kapal terbang boleh ilham lagi nak tulis kitab apa. Masya Allah, hebatnya kehidupan mereka ketika itu. Oleh itu muslimin-muslimat sekalian, masa yang patah berlalu, maka kita sama-samalah cuba untuk gunakan peluang ini, masa ini yang mana kita gunakan untuk tambah ilmu kita, amalan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa dalam hadis riwayat Tirmizi dan juga At-Tabarani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'.
an umrihi fima afnah wa an shababihi fima ablah wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah wa an ilmihi madza amila bih atau kama qala alaihi salatu wasalam. Sebab apa? Setiap kita ni bila dihisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada satu step, daripada satu tempat ke satu tempat akan disoal, sehinggalah akan disoal kepada kita 4 perkara tentang umur kita, bagaimana kita habiskan masa umur kita, tentang masa muda kita, di manakah kita habiskan masa muda, itu masa kita kuat, masa kita sihat. Seterusnya tentang harta kita, dari mana kita dapat harta, bagaimana kita dapat harta tadi, dan di mana kita belanjakan, dan seterusnya tentang ilmu kita, apa yang kita tahu, ada kita beramal dengan ilmu yang kita ada tadi. Jadi begitulah muslimin muslimat tentang kepetikan masa dan berlalu cepatnya masa, dan yang penting bagaimana dapat kita isi masa tadi dengan kita mengisi masa semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata syair Arab, in kana akhirul hayati mautan fasawaun qasiruhu wat tawil, yang bermaksud jikalau hujung akhir hidup manusia ini adalah kematian, maka sama je, sama ada umur pendek ataupun umur panjang, sama je. No, maknanya orang tu berbangga umur 90, tapi kalau akhir sekali mau mati, maka dok kira sama ada umur panjang umur pendek, sama je. Sebab tu Nabi SAW bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang paling baik di kalangan kamu orang panjang umur dan baik amalnya. Wallahu alam. Alhamdulillah, Allah wasjallah mulai dah. Jadi mulai itu ada tu. Apa disampaikan oleh di pedek kita kedua, jadi pihak majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada panel kedua. Data huraian tadi, penjelasan tadi mengenai masa ataupun huraian daripada tajuk masa itu terlalu cepat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memandangkan masa kita ni memang cepatlah. Dah isyak dah. Dan kita masuk pusing kedua Datuk lah, insya-Allah. Kita beri masa 10 hingga 15 minit lah untuk pusing kedua ini. Dan saya tuju soalan ini kepada Datuk Mantan Mufti kita, Al-Fadhil Dr. Zul. Soalan saya berbunyi begini, Datuk. Apakah lagi tanda-tanda akhir zaman yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tadi masa tepat tu satu dah. Banyak lagi. Mungkin Datuk boleh terangkan beberapa lagi supaya menjadi panduan kepada kita untuk menghadapi akhir zaman ini. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berhubung dengan perkara-perkara lain yang kita boleh kaitkan dengan fitnah akhir zaman ataupun dikatakan sebagai tanda-tanda kiamat, terlalu banyaklah dihuraikan oleh para ulama berdasarkan kepada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dalam banyak-banyak kitab yang saya mutalaah banyaklah, berulang-ulang kali, iaitulah berhubung dengan masalah tanda-tanda kiamat ni, iaitu kitab yang dikarang oleh Syekh Said Hawa. Kitab Said Hawa ni ditulis satu kitab, nama kitab tu ialah Al-Asas Fis Sunnah, yang berkait dengan aqaid. Dia ada dua, satu sirah, satu lagi aqaid. Al-Asas Fis Sunnah. Dalam jilid yang kedua tu dia huraikan tanda-tanda kiamat, dan cukup menarik. Dan kadang-kadang tafsiran dia tu kita nak kaitkan dengan zaman moden ni boleh. Boleh sangat. Macam kita kata tadi, contohnya perkataan yataqarabaz zaman, apa dia kata, yataqarabaz zaman wa yataqarabaz zaman, masa dekat, masa dekat tu Imam Nawawi katalah hilang keberkatan. Tapi Ibnu Hajar disebutkan dalam dalam Fathul Bari, ada satu pandangan lain, dia mengatakan suhulatul ittisalat, mudah berhubung. Nak pergi ke satu tempat tu sudah hari tula je sampai.
Nak pergi ke Mekah tu hari tu je siapa. Nak pergi ke Singapura, nak pergi mana dekat-dekat je, ada kereta dekat kapal terbang dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan dengan pada zaman. Ada juga pandangan yang mengatakan begitu. Jadi makna tafsiran tu sesuai dengan zaman moden. Tafsiran yang dibuat oleh, yang disebutkan oleh Ibnu Hajar tadi sesuai dengan zaman moden. Sekarang ni kita ada kapal terbang. Mana kapal terbang tu adalah tanda kiamat. Kereta-kereta ni adalah tanda-tanda kiamat. Dan Said Hawa juga disebutkan beberapa perkara yang cukup menarik. Saya nak sebutkan macam mana Said Hawa ni apabila berkait dengan tanda-tanda kiamat. Di antaranya akan berlaku peperangan. Contohnya, saya tak jawab lagi lah soalan ni, saya nak sebutkan mukaddimah dia. Di antaranya tanda-tanda apa yang berlaku di akhir zaman ialah tentera yang diketuai oleh Imam Mahdi ni akan berlawan dengan tentera Rom. Dan pada masa itu dikatakan dalam hadis itu dikatakan wasuyufuhum mu'allaqatun bizaitun. Masa berehat tu senjata-senjata mereka itu digantungkan di pokok zaitun. Masa perang ada masa rehat dia. Bila masa rehat tu dia katakan orang-orang daripada kalangan tentera Islam ni dia gantungkan dia punya senjata-senjata dia tadi di pokok zaitun. Yang menariknya ialah dalam hadis tu ada dua riwayat. Satu riwayat mengatakan wa aslihatuhum, iaitu senjata. Yang kedua, riwayat kedua mengatakan wasuyufuhum, bukan senjata, orang panggil pedang. Pedang tu senjata juga, tapi disebutkan secara spesifik pedang. Jadi sebab tu disebutkan kemungkinan zaman moden yang ada sekarang ni akan hilang. Zaman moden yang ada sekarang ni hilang. Dengan sekarang ni zaman moden kita ni yang jadi induknya ialah minyak. Betul tak? Tapi kalau minyak dah hilang, minyak dah terbakar, bila berlaku peperangan, orang beri sasaran kepada kawasan-kawasan minyak akan terbakar, akhirnya minyak dah tidak ada. Maka orang akan kembali balik ke zaman asal, zaman pedang. Zaman kereta lembu. Kalau kita zaman kereta lembu balik. Nak pergi Kuala Berang 4 hari. Sebab apa naik kereta lembu? Dah umpamanya tak? Begitu. Sebab apa ada riwayat mengatakan wasuyufuhum, pedang-pedang mereka tu mu'allaqatun bizaitun, telah digantung di pokok zaitun. Saya nak katakan macam mana tafsiran yang dibuat oleh Said Hawa tadi tu, dia banyak kaitan dengan zaman-zaman moden. Dan berlakunya peperangan di akhir zaman, iaitulah di antara tentera Yahudi dengan tentera Arab. Dia sebut Arab, dia tak sebut tentera Islam. Arab tu Islam lah maksudnya. Dan pada masa itu tentera Yahudi akan kalah. Dan akhirnya Rasulullah SAW mengatakan al-Arab yauma idzin qalil. Orang Arab pada masa itu menjadi sedikit. Orang Arab pada masa itu akan jadi sedikit. Kenapa orang Arab jadi sedikit sedangkan orang Arab menang lawan Israel, lawan tentera Yahudi? Situlah kemungkinan tafsiran-tafsiran yang disebutkan secara moden ni, dia mengatakan bahawa kemungkinan senjata yang digunakan itu adalah senjata nawawiyah, nuklear. Bila nuklear ni menang-menang, tapi nuklear bahan sendiri dah. Kita tengok Jepun lah dah. Walaupun menang pertarungan pun, tapi kalau guna senjata nuklear, yang menang pun tinggal banyak mana je, tinggal sikit je lah. Begitu. Jadi saya nak sebutkan bahawa tafsiran-tafsiran moden, sebab Said Hawa ni orang baru, dia meninggal dunia tahun 85 dah, Ustaz. 85. Dalam kitab dia yang lain, Tarbiyatun Ruhiyah, dia tafsirkan satu hadis yang cukup menarik, iaitulah kita makan sikit ni, Nabi kata makan luqaimat yuqimna sulbah. Kita makan beberapa suapan kecil, tapi dia akan menegakkan tulang belakang. Tafsiran Said Hawa ini adalah makna dia zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Bila kita makan tu kena ada zat yang menyebabkan tulang belakang kita kuat. Maksudnya kita jadi sihat, bertenaga untuk bekerja, untuk menguruskan kerjaya kita dan sebagainya. Jadi saya nak sebutkan banyak sungguhlah hadis-hadis yang dikemukakan oleh Said Hawa dalam kitab tu Al-Asaf fi Sunnah jilid yang kedua tu. Dan saya nak sebut pun banyak sangat tu, duk fikir orang manusia ni. Tapi saya nak sebutkan biarlah berita-berita tu menggembirakan kita. Janganlah kita ni duk sebut sangat akhir zaman ni dok gembira semua. Dok. Dok gembira jadi muyuk dengar kau start ngajar ada benda dah kita dak kata dia. Biar ada berita-berita gembira. Saya duk cari ni. Duk fikir balik, duk orang panggil recall balik dak. Recall balik. Hak mana hak gembiranya. Sebenarnya banyak berita-berita gembira di akhir zaman ni. Sebenarnya kisah-kisah Imam Mahdi tu adalah berita gembira. Orang dok sebut Imam Mahdi akan keluar di akhir zaman.
Tak, yang Nabi sebut, yang Nabi kata apa? La tadhhabud dunya law lam yabqa lidunya illa yaumun wahid la tawalallahu dzalikal yaum hatta yab'atha rajulan min ahli baiti. Iaitulah kalau sekiranya tinggal sehari lagi dunia ni, sehari lagi untuk kiamat, maka Allah Ta'ala akan panjangkan hari itu sehingga menyebabkan Allah Ta'ala, bukan menyebabkan, sehingga Allah Ta'ala utuskan ataupun Allah Ta'ala bangkitkan seorang lelaki daripada keluarga aku, daripada cucu aku, yang mana cucu aku ini yuwati'u ismuhu ismi, nama dia sama dengan nama aku, nama ayah dia pun nama dengan nama ayahku, iaitulah nama dia Muhammad bin Abdullah, dan dia ni keturunan Sayyidina Hasan, yang mana dia akan yamla'ud dunya, dia akan memenuhi dunia ini, dikata apa? Qistan wa adalan, dengan keadilan. Kama muliat, sebagaimana sebelum itu dia penuh dengan jauran wa zulman, dia itulah dengan penuh dengan kezaliman. Siapa lelaki itu? Orang panggil Imam Mahdi. Jadi kita ini bila kita dengar tu, mungkin kita rasa oh dekat kiamat dah. Ada benda dah kita. Imam Mahdi nak tubik dah kena dajjal pula. Lepas tu Nabi Isa pula jadi serabut gitu ke? No. Kau dak berkat masa kita. Duk main serabut tu, serabut saja 4 jam. Dak, duk mikir tu saja dak kata. Dak baca buku ni, dak mikir dajjal 4 jam dah. Dak kita kata. Sebenarnya berita tentang Imam Mahdi ni adalah berita gembira. Rasulullah SAW nak ceritakan bahawa di akhir zaman Islam akan menang. Tu je nak cerita. Islam ni akan menang. Kok mana-mana pun Islam ni akan menang, Islam akan berdaulat. Dan Islam berdaulat dalam episod yang kelima kita ni. Orang panggil Al-Khilafah Ar-Rashidah. Dia ada 5 episod kehidupan. Kehidupan. Kita akan Islam menang dan akan lahir satu daulah baru, orang panggil Al-Khilafah Rashidah, era baru, Khulafah Ar-Rasyidin era baru, yang mana salah seorang daripada khalifah tu adalah daripada keturunan aku, orang panggil Imam Mahdi. Mana Rasulullah SAW nak cerita Imam Mahdi tu sebagai berita gembira, Islam menang, Islam tetap menang, Islam tetap berdaulat. Tu maksudnya. Dan salah satu daripada silsilah yang memerintah dunia Islam pada masa itu ialah orang yang dipanggil sebagai Al-Imam Al-Mahdi. Al-Imam Al-Mahdi. Kemudian ulama-ulama Kediang ni termasuklah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebut Al-Muntazar. Kemudian disebut Al-Muntazar, iaitulah Imam Mahdi yang ditunggu. Yang ditunggu. Sebenarnya ada seorang ulama, saya nak sebutkan macam mana sebenarnya realiti penerimaan kita terhadap berita-berita ni. Jangan kita nampak benda tu terlalu ajaib. Tak ajaib sebenarnya. Seorang ulama yang nama dia Abu Ala Maududi. Abu Ala Maududi ni dia tulis satu kitab. Nama kitab tu Tajdiduddin wa Ihya'uh. Iaitulah tajdid agama dan juga menghidupkan agama. Di mana dalam kitab tu Abu Ala Maududi menceritakan macam mana mujaddid-mujaddid yang lahir sejak daripada awal. Dan bagi Abu Ala Maududi, Umar bin Abdul Aziz itu adalah mujaddid yang pertama. Setengah ulama mengatakan bukan yang pertama kan, tapi diletakkan yang pertama tu. Tu yang pertamanya adalah Umar bin Abdul Aziz. Okey, kita tak hiraukannya tu. Tetapi dalam bincangkan tentang masalah mujaddid-mujaddid ni, sebenarnya Imam Mahdi itu adalah mujaddid. Salah seorang daripada mujaddid yang akan lahir di akhir zaman sebagai tanda-tanda hampirnya kiamat. Dan kata dia, Imam Mahdi sendiri kemungkinan dia tak tahu dia tu Imam Mahdi. Dia tak tahu dia Imam Mahdi. Ini sebut. Dia sendiri tak tahu dia Imam Mahdi. Kalau dia tahu Imam Mahdi, kalau dalam mesyuarat, macam mana Ustaz? Kalau mesyuarat dengan yi sekali dah, umpamanya dah. Orang tak berani dah pendapat. Dah dia Imam Mahdi. Mesti betul pandangan dia dah. Ra'yuhu sahih, ra'yuhu sawab, dah imam lah. Dah betul semua lah. Kenapa kita nak mesyuarat? Dah ayah mesyuarat. Pakai soh lalu dah, pakai sains lalu situ dah. Dah kita kata dah. Kalau tahu dah. Orang selagi kalau dia tahu, kemungkinan kalau mesyuarat, orang dah canggah-canggah, mu tahu tak siapa aku tak? Jadi sebab tu dia katakan bahawa Imam Mahdi tu, kata Abu Ala Maududi, tidak menyedari dia itu Imam Mahdi. Dan manusia di zaman tu, di zaman Imam Mahdi tu, tak sedar yang dia tu Imam Mahdi. Tetapi rasa kebaikannya, rasa kehebatannya, dan apabila meninggal dunia, apabila Imam Mahdi meninggal dunia, barulah orang rasa, ni Imam Mahdi sebenarnya. Nampak tak konsep tu? Islam ni bukan konsep kita ni tunggu-tunggu tak.
Islam ni konsep dia lah berusaha, bekerja, bersungguh-sungguh, baca Quran 1 juzuk 1 hari, selawat 3,000 kali 1 hari. Nak gitu. Bukan dok tunggu Imam Mahdi. Dah, bila Imam Mahdi tu baik barulah nak menuntut ilmu, nak dadah kitab. Dah umpamanya. Bila Imam Mahdi mari barulah aku nak dengar sendiri Imam Mahdi kata, baca Quran sejuzuk sehari. Aku nak dengar daripada mulut Imam Mahdi. Hak tu Syiah, saudara. Syiah ni, ini saya dok baca dalam buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Dr. Abdullah Al-Amin, Dirasat fil Aqaid Al-Qadimah Al-Mu'asirah. Dalam tu disebutkan macam mana orang Syiah ni, orang Syiah dia punya tunggunya Imam Mahdi ni, siapa semayang Jumaat tak wajib. Semayang Jumaat tu harus. Dia ada 3 pandangan dalam mazhab Syiah. Mengikut pandangan Musa, Dr. Musa Musawi tu, disebutkan dalam Syiah ada 3 pandangan. Ada kata harus, ada kata wajib, dan ada kata haram semayang Jumaat. Kecuali di belakang Imam Mahdi. Sebab semayang Jumaat ni dia ke satu aktiviti kenegaraan. Satu aktiviti kenegaraan. Makna kita nak kata nak berjihad tak boleh kecuali di belakang Imam Mahdi. Sebab tu orang Syiah, terutama sekali Syiah Ja'fariyah, Isna Asyariyah tu, dia tak maju. Dia tak pernah ada negara. Dia tak macam ke Qaramitah tu, dia ada negara, dia nak apa nama, nak kuasa, nak apa. Dia mendap. Dia mendap dalam sejarah. Sebab apa? Dia duk tunggu Imam Mahdi. Nak berjihad tu mesti ada Imam Mahdi. Nak semayang Jumaat pun mesti ada Imam Mahdi. Nak Imam Mahdi belaka. Tu nyakit nunggu gitu lah. Akhirnya guana. Akhirnya berlakulah pada Syiah Isna Asyariyah. Sebab tu saudara-saudari, Ayatullah Khamenei tu tajdid dia lah mujaddid kepada orang Syiah. Hidupkan balik. Kita nak tunggu apa? Tu yang Ayatullah Khamenei buat satu orang panggil satu jawatan baru, institusi baru. Orang panggil Wilayatul Faqih. Wilayatul Faqih ni pemangku Imam Mahdi. Wilayatul Faqih tu makna pemangku Imam Mahdi. Kita nak tunggu Imam Mahdi, Quran saja je Quran tu. Dia suruh kenapa? Dia suruh laksanakan hukum hudud. Tak ada nak buat. Sebab apa? Tak ada Imam Mahdi. Jadi sebab tu kena ada satu jawatan kuasa, orang panggil pemangku Imam Mahdi. Sebab tu timbulnya mullah ni itulah golongan pemangku Imam Mahdi ni yang diketuai oleh dia sendirilah. Hak tu yang dia lancarkan orang panggil revolusi Islam Iran. Tu nak ceritanya. Tu nak katakan bahawa tanda-tanda ni bukan, jangan kita tengok kepada yang terlalu sedih sangat. Biarlah ada juga gembira-gembiranya. Tetapi sedih pun ada juga. Jangan kata sedih tak ada. Antara yang menggembirakan kita ialah di antara tanda-tanda kiamat, la taqumu sa'ah hatta yuqatilal muslimuna al-yahud. Tidak akan berlaku kiamat malaikat orang Islam akan berlawan menentang Yahudi, dan Yahudi akan kalah. Hatta yahtabi al-yahudi wara asy-syajar wal hajar, sehingga orang Yahudi bersembunyi di belakang pokok, di belakang batu, sehingga pokok dengan batu pun bersuara menyatakan bahawa orang Yahudi ada belakang aku ni, mari bunuh. Makna batu dan pokok pun beri kerjasama kepada tentera Islam, iaitu bersuara ni orang Yahudi duduk sembunyi di belakang aku, mari bunuh. Kecuali satu pokok, orang panggil pokok Gharqad. Gharqad. Saya nak sebutkan ini berita gembira. Maka kalau kita tengok ulasan yang dia buat oleh Said Hawa tu, bila saya dok baca tu, dia kata bahawa kekalahan Yahudi ni 2 kali. Kita dok tunggu ni. Dok tunggu, bukan tunggu mana, tunggunya kita berusaha dak. Beri sokongan kepada Palestin, beri dana apa semua dak. Iaitulah kekalahan pertama, iaitulah zawalu daulatil Israel. Akan lenyap negara Israel sekarang ni. Israel akan lenyap. Ni kekalahan pertama. Ni kita dok tunggu ni. Bila lenyap tu, maka naiklah khilafah Rashidah. Khilafah Rashidah ni satu kuasa Islam, satu kuasa besar Islam. Orang panggil Khilafah Rashidah, yang mana pusat dia adalah di Baitul Maqdis. Berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Ada satu hadis riwayat daripada Abu Daud yang mengatakan bahawa idza nazalatil khilafatu bil Quds, apabila khilafah itu, pemerintahan itu berpusat di Quds. Dalam hadis itu panjanglah. Faqad danat, disebut faqad dana Allah faqad danat, disebut faqad danat az-zalazilu wal umurul azam, dan akan berlakulah huru-hara dan juga peristiwa-peristiwa besar. Mana dalam hadis tu memberi gambaran bahawa Israel ni akan kalah, akan lenyap, dikalah oleh tentera Islam, dan Baitul Maqdis tu akan menjadi ibu negara Islam. Ibu negara Islam, disitulah silsilah orang panggil khalifah baru. Kita tak tahu, habis dah waktu, intaha kulli syai. Saya nak sebut sikit lagi, iaitulah saya nak sebutkan bahawa bila naiknya khalifah baru tadi, maka salah seorangnya adalah
orang panggil Imam Al-Mahdi. Dan saya nak sebutkan bahawa pada masa tu Yahudi yang kalah tadi, dia akan lari ke Iran. Pada masa tu timbullah Dajjal. Pada masa mana? Ada dua pandangan. Ada kata masa pada masa Imam Mahdi keluar dah, dan ada kata khalifah sebelum Imam Mahdi ataupun khalifah selepas daripada Imam Mahdi keluar Dajjal, di mana Dajjal akan bersama-sama dengan sab'una alfam min Yahudi Isfahan, iaitulah mereka akan bersama, Dajjal akan keluar bersama dengan 70,000 orang daripada orang Yahudi Isfahan di Iran. Sebab tu kita tahu dah Iran sekarang ni siapa. Jangan percaya kepada Iran, jangan percaya pada Syiah. Waktu dah habis, banyak lagi sebenarnya nak cerita, tak apalah, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Dengan semangatnya Datuk kita ni, alhamdulillah. Apa yang dikatakan tadi, dan 2 poin je lah. Ada 2 poin saja, 2 fakta saja, tanda akhir zaman. Tapi ada situ oleh Datuk tadi yang mengembirakan kita. Yang pertama, zuhur al-iman al-mahdi al-muntazar. Itu yang ditunggu, itu iman Mahdi akan keluar nanti, dan tunggu. Yang masalah hari ni, Datuk, hari ni orang Melayu punya mengaku di Imam Mahdi kau. Hak tiap pelik itu. Dan di Datuk Nabi Muhammad aku di Tanah Harak dah. Tak apalah, jadi kita tak berurai banyak sini. Yang kedua itu kisah tentang akhir zaman nanti, orang Islam akan berbunuh orang Yahudi. Ni doktor dah beritahu tadi dah. Di mana kemenangan kita 2 kali insya-Allah. Kita tunggu, iaitu kehancuran negara Saudi. Negara itu Israel nanti. Kita tunggu nanti, ini yang pertama. Dah. Okey, muslim dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadilah masa ini memang cemburu kepada kita. Saya minta panel kedua lah, doktor lah. Kita dah dengar tadi sebahagian kupasan ulasan tentang tanda-tanda akhir zaman yang kita dah dengar tadi. Cuma apakah ni cara kita menghadapi fitnah akhir zaman? Ni cara ni, dengar masa sikap gamanya itu kaum perempuan daripada laki-laki mak jadi hamba kepada anak, tak tu tanda tak? Jadi apakah cara kita tadi untuk kita menghadapi peristiwa akhir zaman ataupun tanda-tanda akhir zaman dengan segala macam tindakan, doktor? Okay. Terima kasih yang berbahagia Tuan Pengerusi serta ahli panel yang berbahagia, Al-Fadhil Dr. Zulkifli. Apabila kita menghadapi keadaan suasana yang mencabar pada mutaakhir ini, yang paling penting bagaimana kita nak mantapkan iman kita. Lebih-lebih lagi apa yang disebut oleh panel pertama tadi, berkenaan dengan beberapa fitnah-fitnah. Antaranya yang dikatakan fitnah tadi, definisi fitnah, iaitu tentang berlakunya syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan termasuklah pada hari ini kita melihat dah semakin berani manusia mengisytiharkan diri dia tentang Rasul. Antaranya di Selangor Rasul Melayu, iaitu nama Abdul Karim. Kemudian di Pahang Rasul Harun. Dan baru ni di Perak Ustaz Kazim Ilyas bercerita, ada seorang hamba Allah masuk bertemu dengan dia dalam keadaan yang bengih, bekeng. Dia kata, Ustaz tengok saya ni macam Imam Mahdi tak? Dia kata, nama saya pun Muhammad. Jadi Ustaz Kazim tengok dah orang ni rupanya wayah putus. Jadi nak larang lebih-lebih kurang, nak tegur lebih-lebih kurang, tak berani. Ustaz Kazim pun pandai juga. Dia kata, tengok rambut pun eka-eka macam Nabi, hidung pun maco, dahi gini-gini. Tapi tuan pandai cakap Arab tak? Dia kata, saya tak pandai cakap Arab, saya bukan Arab. Jadi Ustaz Kazim kata, saya hak ni je tak ada. Kalau ada boleh cakap Arab, memang sahih Imam Mahdi. Di kawan tu pun puas hati balik bodoh. Jadi nak khabar tentang apa yang penting, bagaimana diri kita nak menghadapi cabaran kehidupan pada masa kini. Antara lainnya dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis riwayat Tirmizi dan disyarah oleh Syekh Mubarak Furi dalam kitab At-Tuhfatul Ahwazi, menyebut tentang orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun golongan syuhada ini. Antaranya ialah rajulun mu'minun jayyidul iman, iaitu lelaki yang mana beriman dengan iman yang mantap, jayyidul iman. Maka inilah benda yang kita perlu semai dalam diri kita, keimanan yang mantap kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab tu dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Yang bermaksud mukmin yang kuat itu lebih baik dan disukai, lebih disukai, dikasihi di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding daripada mukmin yang dhaif. Jadi kata melihat pada hadis ini, kadang-kadang orang faham mukmin yang kuat dari segi fizikal. Sebenarnya maksudnya lain. Ialah betul lah dari segi fizikal tu kekuatan, tapi bukan setakat tu. Kalau ikut pada syarah hadis yang menyebut bahawa al-mu'minul qawi itu al-qadiru ala takthir ta'at, itu mereka yang mampu berkuasa untuk memperbanyakkan amalan-amalan taat kepada Allah. Sebab itu Imam Nawawi ketika menguraikan maksud al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat ini, iaitu diceritakan tentang hadis bagaimana Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa Nabi bila dengar adindaul awal, azan pertama subuh di Madinah, biasa sejam sebelum subuh dia azan. Tempat kita di Terengganu pun ada setengah-setengah tempat dibuat gitu, iaitu azan. Maka Rasulullah SAW disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha wathaba, itu baginda bikah bangun. Jadi Imam Nawawi kata inilah pentingnya kelebihan al-mu'minud dhaif, itu menyahut seruan Allah SWT dalam keadaan tubuh badan yang sihat. Hari ini ramai alhamdulillah anak-anak muda Terengganu kita pergi ke pusat gym, akak berat, nak six pack, nak bentuk tubuh badan, baguslah. Tapi biarlah sebagaimana dia boleh akak besi 40 kilo, 50 kilo, 60 kilo, biar juga dalam masa yang sama dia boleh akak selimut hak nak sampai 2-3 kilo, bangun sembahyang subuh. Hak tu pun kena nak juga. Barulah ada kekuatan fizikal dan mental. Jadi inilah penting keimanan yang teguh untuk kita menghadapi cabaran semasa. Sebab itu disebut dalam hadis lagi, syarah tadi dia kata, yang dikatakan mukmin, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat tadi, qawiya fi imanihi wa saluba fi iqanihi, iaitu kuat iman dia dan juga teguh, solid, mantap keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perkara kita melihat kurang kepada masyarakat muslim kita, apatah lagi dari kalangan pemuda. Yang penting bila mana iman kita kuat, sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam keadaan mengingati Allah Subhanahu wa taala, itulah merupakan benteng utama menjaga kita daripada mudah terjebak melakukan perkara maksiat. Dalam hadis qudsi riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW sabda dalam hadis qudsi, man zakarani fi nafsihi zakartu fi nafsi, sesiapa yang ingatkan aku, itu mengingatkan Allah Subhanahu wa taala dalam diri dia, nescaya aku, itu Allah Subhanahu wa taala, ingatkan dia dalam diriku. Itu sentiasa Allah taala bersama dengan dia, menjaga dia daripada mudah terjebak dengan perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara maksiat. Dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menghuraikan mengenai ayat yang ke-201 surah Al-A'raf, di mana bila mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun, yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dihasut, digoda oleh syaitan, maka mereka terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu mereka dapat melihat cahaya petunjuk, cahaya kebenaran, dan terpelihara diri mereka daripada terima godaan syaitan. Jadi Ibnu Katsir ketika menghuraikan ayat ini sebut satu kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, bahawa di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia menjadi khalifah, ada seorang pemuda yang kuat beribadat, pergi sentiasa melazimkan diri dia pergi berjemaah di masjid walau bagaimanapun, sehingga satu ketika dia digoda oleh seorang perempuan. Disebabkan godaan tadi, perempuan tadi mengajak pemuda ini pergi ke rumah dia untuk berzina, sehinggalah lelaki berkenaan pergi ke rumah perempuan tadi, ingin membuat maksiat, ingin berzina. Bila mana dia pergi ke rumah perempuan tadi, tiba-tiba dia teringat akan firman Allah Ta'ala ayat ke-201 surah Al-A'raf ini, innal ladzina taqaw idza masahum, hingga akhirnya. Maka dia baca ayat tadi,
dia seterusnya pensang. Dan bila dia sedar balik, dia cuba untuk melakukan maksiat, dia ingat pada firman Allah Ta'ala tadi, dia pun berteriak sehinggalah dia pensang, sehinggalah dia meninggal dunia. Maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kenal pemuda berkenaan dan pergi berjumpa dengan ayah pemuda berkenaan, ucap takziah. Dia ucap takziah sebenarnya bukan macam kita, takziahlah sebab anak meninggal, takziahlah sebab kemalangan gini-gini. Ucap takziah sebenarnya ada ucapan dia, iaitu dalam bahasa Arabnya ataupun doa, ahsanallahu azaak wa a'zama ajrak wa ghaffara limayyitik. Itu ucapan sebenarnya. Itu yang bermaksud semoga Allah Ta'ala balaskan kebaikan kepada kamu atas kesabaran kamu, memberi ganjaran pahala yang besar di atas apa yang kamu hadapi ini, dan juga mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kepada si mati. Itulah maksud ucapan takziah. Tapi apa yang kita hari ini ucap takziah tu tak berapa tepat. Yang tepatnya semoga Allah Ta'ala balaskan ataupun beri ganjaran atas kesabaran kamu, ampun dosa orang yang mati, ahli keluarga kamu. Itu yang sepatutnya. Jadi Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ucap takziah kepada ayah pemuda tadi yang telah meninggal dunia, sehinggalah dia pergi ke kubur pemuda tadi dan dia ziarah, sehinggalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ucap kepada pemuda tadi, ya fata waliman khafa maqama rabbih jannatan. Wahai pemuda, bagi sesiapa yang takut kepada Allah, bagi dia dapat 2 syurga. Kata Al-Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini, waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi siapa yang takut pada Allah ada 2 syurga. Dalam surah Ar-Rahman itu ada beberapa pendapat. Yang mana 2 syurga tadi, syurga pertama tempat tinggal orang yang taat kepada Allah, syurga yang kedua adalah tempat tinggal bagi isteri dia ataupun bidadari dan khadam dia. Ada pendapat lagi dikatakan 2 syurga yang akan dapat oleh seorang pemuda ataupun seseorang yang bertakwa kepada Allah, itu syurga pertama adalah tempat tinggal dia, syurga kedua adalah bustan, iaitu kebun dia, kebun syurga dia. Jadi Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tahu kisah dia, dan Sayyidina Umar pun kata demikian kepada pemuda yang meninggal dunia tadi, ahli kubur. Sehinggalah dengar suara jawab balik, wahai Umar, ya Umar, laqad a'tanihimallahu azza wa jalla jannataini marratain. Dia kata, wahai Umar bin Al-Khattab, memang benar sesungguhnya Allah Ta'ala telah kurnia kepadaku 2 syurga. Jadi nak sebut di sini bahawasanya apabila manusia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sentiasa hubungkan diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka insya-Allah dia akan dapat pelihara diri dia daripada melakukan maksiat. Inilah cabaran yang kita hadapi pada akhir zaman tentang beberapa perkara, termasuklah pelbagai godaan dan fitnah, sebagaimana antara definisi yang disebut oleh Datuk tadi, fitnah akhir zaman, iaitu syirik kepada Allah. Ada juga fitnah yang bermaksud dalam Quran, sebagaimana diberitahu oleh Syekh Muhammad Sayyid Tontawi dalam kitabnya At-Tafsirul Wasit ketika menghuraikan ayat yang ke-25 surah Al-Anfal, bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Yang mana ayat ini bermaksud, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, jaga diri kamu dari melakukan dosa yang boleh membawa bala, musibah kepada kamu, yang bukan sahaja menimpa kepada orang yang buat zalim, tetapi keseluruhannya. Oleh itu kamu hendaklah takut kepada Allah dan ketahuilah bahawa azab Allah ini sangatlah pedih. Jadi kata Syekh Muhammad Said Tontawi, bekas mufti Mesir dan juga bekas Syekh Al-Azhar, jadi maksud fitnah dalam ayat berkenaan iaitu al-azabud dunyawi, azab dunia, seperti al-amra wal qaht, seperti penyakit-penyakit dan juga kemarau, dan juga apa jua perkara yang menimpa musibah kepada umat Islam ataupun umat manusia, itu di antara bentuk-bentuk fitnah. Selain daripada apa yang disebut oleh Datuk Doktor tadi berkait dengan fitnah, yang utama itu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh itu, apa yang penting kepada kita hendaklah ambil iktibar bagaimana kita nak perkukuhkan diri kita, lebih-lebih lagi zaman sekarang ujian fitnah
iaitu fitnah azab dunia ini, penyakit yang kita hadapi sekarang, penyakit Covid. Tak tahu mari mana. Tak, kita berdoalah mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan penyakit ini, boleh kita sembahyang sah rapat-rapat sehingga kita boleh jalani kehidupan seperti biasa. Kadang-kadang temu kawan pun tak kenal sebab pakai purdok. Tak nampak mata dua tim, mata ninja. Tak, jadi kita harap ujian sebegini dapat hilang, dan antara lainnya bila mana kita lengkapkan diri kita keimanan kepada Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Jikalau penduduk satu tempat itu beriman kepada Allah, nescaya Allah Taala akan buka pintu-pintu berkat daripada langit, pintu rahmat, maka manusia hidup dalam keadaan rahmat, dalam keadaan kebahagiaan, mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sedikit, mudah-mudahan kita dapat manfaat. Wallahu alam. Alhamdulillah. Apa yang kita dengar daripada ahli panel kedua tadi memang hebatlah. Kita nak hebat sekarang ni bagaimana sabda Nabi SAW katakan oleh ahli panel kita nak jadi itu al-mu'min al-qawiyyu. Nabi kata al-mu'min al-qawiyyu khairun minal mu'min ad-dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Jadi diuraikan oleh panel kita kedua tadi, mukmin yang kuat ni siapa dia? Antara kasatul amal, banyak amalan dia. Al-imanun, iman yang teguh. Jadi kita ni alhamdulillah malam ni walaupun hujan masih teguh lagi. Masih stay kat sini lagi, alhamdulillah. Jadi akhir sekali lah, kalau rumusan pun mana masa kita cemburu sekarang ni. Jadi pihak terima kasih kepada kedua ahli panel kita pada malam ini yang memberi itu ilmu kepada kita, berkongsi ilmu dengan kita dengan hujah-hujah Quran, hujah-hujah daripada hadis-hadis Nabi SAW. Cuma kita haraplah kita berada pada malam ini, kita berada di taman syurga, rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita balik renung, kita fikir, apakah di antara tanda-tanda itu akhir zaman ini dan bagaimana kita nak menghadapinya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir sekali sebelum kita berundur pada malam ini, saya nak baca patung satu lagi lah. Sebab ni ada tulis kat ni. Patung saya itu, tualah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Itulah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan lagi. Dan akhir sekali patung dokrak je ni, orang putih, orang Pakistan. Terima kasih, syukran jazilan. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ada majlis sikit lah, kita hati kepada ahli panel kita, dipersilakan SU Masjid. Alhamdulillah kita tu iqamah dah dan semua insya-Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.